الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. أحييكم بتحية الإسلام، تحية الإسلام السلام. فسلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana pada malam ini kita telah masuk pada malam 1 Zulhijjah. Malam ni tak? Satu Jadi malam ni bermulalah sempadan ataupun zon kita masuk pada 1 Zulhijjah. Dan di antara hadis Nabi SAW daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sabda Nabi, "Ma min ayyamin min ayyamid dunya ahabbu ila Allah ay yuta'abbada lahu fiha min ayyamil 'ashr ya'dilu siyamu kullu yawmin minha bi siyami sanah wa qiyami kulli laylatin minha wa qiyami kullu laylatin minha bi qiyami laylatul qadr." Nabi kata, tiada hari-hari yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seseorang melakukan ibadah kepadanya selain 10 hari dalam Zulhijjah. Puasa setiap harinya menyamai puasa setahun, dan qiyamul lail setiap malamnya menyamai qiyamul lail pada malam Al-Qadar. Hadis riwayat Tirmizi, namun ulama hadis melemahkan hadis ini. An-Nahas, kerana ada apa? Seorang yang namanya An-Nahas Ibn Qaham. Ala kulli hal, banyak lagi hadis-hadis yang lain yang marfu' yang disebut oleh Nabi SAW tentang kelebihan 10 yang terawal daripada bulan Zulhijjah. Al-Quran menyebut wal fajri wa layalin 'ashr. Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu fajar dan malam 10 malam yang terakhir. Ulama berbeza pandangan. Ada yang kata 10 malam ini 10 malam akhir Ramadan. Ada yang kata 10 malam ini iaitulah 10 termasuklah malam dan siangnya daripada bulan Muharram. Dan ada juga ulama yang mengatakan 10 malam ini iaitulah malam bermula daripada 1 Zulhijjah sehingga kepada 10 Zulhijjah. Ala kulli hal, majoriti kebanyakan ulama mengatakan ayat ini kelebihan tentang 10 hari pada Zulhijjah. Jadi bermula pada malam ini sampailah kepada 10 Zulhijjah. Dan pada bulan ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, banyak ibadat yang boleh kita buat. Dan Nabi pun sebut perbanyakkan zikir, perbanyakkan tahlil la ilaha illallah, perbanyakkan
bertakbir Allahu Akbar. Banyakkan bertahmid Alhamdulillah, Alhamdulillah. Banyakkan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naik atas kereta ke, naik motor ke, zikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan puasa, berpuasalah pada hari-hari Zulhijjah ini, dan yang pada kemuncaknya pada hari Arafah. Hari Arafah, hari yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hari berpuasa menyamai setahun kelebihan dia. Dan dalam bulan Zulhijjah ini adanya hari raya korban. Apakah kita korban sembelih binatang ternakan yang paling terbaik untuk diagihkan kepada fakir miskin dan orang-orang yang seumpama dengannya yang memerlukan makanan. Jadi itu di antara kelebihan yang mudah-mudahan kita perbanyakkan amalan-amalan dalam bulan Zulhijjah ini. Pada malam ini insya-Allah kita akan sambung lagi perbincangan tentang seorang tabi'in yang namanya Atha ibn Abi Rabah. Ma ra'aitu ahadan yuridu bil ilmi wajha Allah azza wa jal ghaira haula'i thalathah, Atha'un wa Tawusun wa Mujahidun. Salamah bin Kuhail mengatakan, aku tak pernah melihat sesiapa yang inginkan ilmu semata-mata ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan tiga orang. Yang pertamanya Atha, yang keduanya Tawus, dan yang ketiganya Mujahid. Yang kita nak cerita pada malam ini Atha ibn Abi Rabah. Nahnu ulai fil ashr al-akhir min syahri Dhil Hijjah sanatan 97 lil hijrah. Kita berada di penghujung akhir bulan Zulhijjah. Ni ceritalah tuan-tuan sekalian. Kita awal ni, tapi cerita ni penghujung akhir bulan Zulhijjah. Pada tahun 79 Hijriah. Yang mana Al-Baitul Atiq yamuju bil wafidina 'ala Allah min kulli fajr. Kaabah Baitullah ni dipenuhi dengan tetamu-tetamu yang datang daripada setiap penjuru. Inilah kita ni bulan Zulhijjah ni tuan-tuan sekalian adanya haji. Korban lagi ada yang dinamakan ibadat dalam rukun Islam mengerjakan haji. Jadi besarlah bulan Zulhijjah ini. Pada tahun ini oleh kerana berlakunya ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, COVID-19 ni tuan-tuan sekalian, mungkin tak ramailah boleh pergi buat haji pada tahun ini. Ada kota yang tertentu daripada Malaysia pun saya tak tahulah berapa orang. Dengan kata 3 orang yang boleh pergi. 10,000 katanya, 7,000, 3,000 daripada kota orang-orang yang berada di Saudi dan 7,000 lagi orang negara luar. Malaysia saja 3 orang. Dengar-dengar khabar begitu. Nak bagi tahu saringan yang sangat ketat untuk melaksanakan haji pada tahun ini. Dan siapa yang sakit ketika mana dalam musim haji ini akan ditarik visa haji dia. Batal tuan-tuan sekalian. Ini dia. Syarat yang ketat daripada Saudi. Ala kulli hal kita doa tuan-tuan sekalian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita peluang untuk sama-sama menunaikan haji pada tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Jadi ada yang datang dalam keadaan berjalan musyatan wa rukbanan, ada yang menunggang. Yang datang ni syuyukhan, ada yang tua, ada yang muda. Ada kalangan lelaki dan perempuan. Ada yang berwarna kulit hitam, ada yang kulit putih. Ada di kalangan mereka orang Arab, ada yang kalangan mereka orang bukan Arab. Macam kita ni A'jami. Ada di kalangan mereka yang datang ni yang menjadi pemimpin. Yang ada yang datang yang dipimpin. Laqad qadimu jami'an ala malikin nasi mukhbitina mulabbina rajina muammilin. Jadi mereka semua datang ni semuanya tunduk
pasrah, mengharap, menaruh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata dia, Sulaiman ibn Abdul Malik khalifah muslimin. Sulaiman ibn Abdul Malik ni khalifah orang Islam. Dan di antara salah seorang raja-raja dunia. Yatufu bil baitil atiq, dia pun tawaf di Kaabah. Raja pun tuan-tuan sekalian, khalifah orang Islam pun bila mana pergi ke Kaabah di Baitullahil Haram, sama macam kita. Sama. Dalam keadaan ar-ra'si hafi. Dalam keadaan kepala dia terdedah sama macam orang lain. Al-qadamaini laysa alaihi illa izarun warida, dan kaki dia pun pakai selipar dan dipakai selendang kain sarung. Orang buat haji tuan-tuan sekalian. Tak boleh pakai kepayah. Tak boleh pakai tutup kepala, kena bayar dam. Kena pakai kaki, kena nampak semua jari-jari kaki. Pakai, semua sama. Begitulah keadaan orang-orang yang pergi menunaikan haji. Di belakang khalifah ini ada anak dia. Ada anak dia. Yang mana kedua-dua orang anak dia ni baru nak membesar. Ibarat macam kelompok bunga yang baru nak mekar. Wa ma an intaha min tawafihi hatta mala ala rajulin min khassatihi. Jadi bila nak habis tawaf tu, sehinggalah dia berhenti, ditanya kepada pengiring dia, aina sahibukum, di mana kawan kamu, mana sahabat kamu? Faqala innahu hunaka qa'imun yusalli. Dikata ada di tengah sembahyang di penjuru sana. Ditunjuklah di arah barat di Masjidil Haram, kan. Maka khalifah pun ketika itu dia pun pergi, dah habis tawaf, dia pun pergi nak cari lelaki tadi yang ditanya tadi. Wa hamma rijalul hasyiyati bi ay yatba'u al-khalifah liyafsahu lahu tariq. Dan biasalah tuan-tuan sekalian, bila mana VVIP lalu, kan, mesti ada orang yang buka jalan. Bodyguard, tolong bagi jalan ni, khalifah orang Islam nak lalu. Jam tuan-tuan sekalian. Biasalah di Mekah, di Kaabah ni memang jam. Lalu kata khalifah ini, hadza maqamun yastawi fihi al-muluk was-suq. Tempat ini dikata di Kaabah ini semua sama je. Raja sama, hamba pun sama. Dan tidak ada yang lebih melainkan illa bil qabuli wat taqwa. Melainkan takwa saja yang lebih. Ini yang Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita. Tidak ada beza di antara orang Arab dengan orang bukan Arab. Melainkan ada takwa pada dia, tuan-tuan sekalian. Jadi, warubba ash'atha aghbara qadima 'ala Allah Ta'ala. Kadang-kadang yang datang ini orang yang kusuk masai datang untuk menunaikan ibadat di Mekah. Fataqabbalahu bima lam yataqabbal bihil muluk. Allah Ta'ala terima ibadat dia. Yang mari ni raja, kadang-kadang Allah tak terima ibadat dia. Menunjukkan pentingnya takwa itu. Summa madha nahwa ar-rajuli fawajadahu ma yazalu dakhilan fi salati. Dia pun meluru ke arah lelaki tadi yang tengah sembahyang. Tengok-tengok duduk sembahyang lagi, tak habis sembahyang lagi. Seolah-olah tenggelam dalam rokok dan sujud dia. Mana apa khusyuknya sembahyang, tuan-tuan sekalian. Sembahyang ni dia punya ubat dia punya benda yang penting ialah khusyuk. Bila mana kita sembahyang ni nak dapat khusyuk ni lah yang paling payah sekali. Khusyuk ni berada dalam hati kita, tuan-tuan sekalian. Jadi tengah dia sembahyang, wan nasu julusun wara'ah. Ramai orang duduk likung dia. Duduk belakang. Belah kanan, belah kiri ramai. Fajalasa haitsu intaha bihil majlis. Maka khalifah pun duduk di mana yang paling akhir sekali orang duduk. Dia pun duduk sekali. Patut raja ni duduk depan lah, khalifah. Tapi tak, dia duduk sekali dengan orang ramai belakang-belakang. Kemudian anak dia pun duduk sekali.
Jadi anak dia duduk tengok dia, duduk perhati. Siapakah lelaki yang ayah dia nak jumpa? Dia pun duduk sama orang ramai sehinggalah dia menunggu lelaki tadi habis sembahyang. Tuan-tuan, khalifah tunggu orang ni habis sembahyang. Siapa dia? Fa idza huwa syaikhun habasyiyun aswadul basyarah mufalfalul sya'ri aftasul anfi. Seorang lelaki yang tua, syekh. Orang Habsyah. Orang Habsyah ni macam Bilal. Aswadul basyarah, kulit hitam, tuan-tuan sekalian. Kulit ni hitam. Hitam lekam. Rambut kerinting. Bibir hidung dia kan penyek sikit. Dan dia duduk macam seolah-olah macam kalau tengok macam burung gagak, tuan-tuan sekalian. Seolah-olah gitu nak bagi tahu. Walamma intaha ar-rajulu min salati, bila mana lelaki ni habis sembahyang, dia pun berpaling ke arah khalifah tadi. Maka khalifah pun bangun, bagi salam pada dia, Assalamualaikum. Dia pun jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi. Lalu khalifah pun duduk dengan dia, tanya soalan-soalan. Tanya soalan berkaitan dengan ibadat haji. Tanya, mungkin khalifah ada benda nak tanya, dia tanya. Tanya, panjang lebar lah jawapan dia, tuan-tuan sekalian. Huraian-huraian yang diberikan tadi tak perlu kepada penambahan. Ini hebat ni. Benda yang ditanya khalifah tadi dijawab panjang lebar, tak perlu dah kepada huraian lain. Dan segala jawapan yang disandarkan semuanya sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis saja khalifah tanya masalah dia, dia ucap terima kasih, jazahullahu khairan, kan. Wa qala li walidayhi, maka dia kata pada anak-anak dia, bangun. Kamu dua orang bangun. Wa madha thalathatu nahwal mas'a. Kemudian tiga orang anak beranak tadi menujulah ke tempat sa'i. Habis tawaf nak sa'i pula, tuan-tuan sekalian. Kan? Rindu ni bila sebut tawaf ni, Allah rindu, tuan-tuan sekalian. Bila jadi COVID-19 ni, kan, biasa kita bawa orang jamaah pergi Mekah. Jadi tahun ni tak dapat nak pergi buat umrah. Rasa rindu bila dengar cerita-cerita tentang tawaf. Rindu, tuan-tuan sekalian, yang pernah pergi buat sa'i, nak buat sa'i. Yang mana sa'i di antara Safa dan Marwah. Jadi dengarlah suara ketika itu, anak muda ni dengar. Ada orang kata, ya ma'syaral muslimin, la yuftin nas fi hadzal maqam illa Ata' bin Abi Rabah. Fa in lam yujad fa Abdullah bin Abi Najih. Wahai seluruh orang Islam, tidak ada sesiapa yang boleh memberikan fatwa di tempat ini melainkan Ata' bin Abi Rabah. Kalau Ata' bin Abi Rabah tak ada, maka Abdullah bin Abi Najih. Rupanya yang bagi tadi, tuan-tuan sekalian, seorang ulama besar. Ulama besar yang namanya Ata' bin Abi Rabah. Maka khalifah jumpa dengan dia. Faltafata ahadul ulamaini ila abi. Maka budak dua orang ni paling pada ayah dia. Dia pelik. Dia kata, lagu manalah orang tu boleh sebut gitu. Boleh umum gitu. Mana jangan hanya minta fatwa kepada Ata' bin Abi Rabah. Dengan kawan dia tadi. Yang mana orang ni macam tak pedulilah kepada khalifah. Tak beri penghormatan kepada khalifah. Dia pelik. Sebab dia tengok orang lain hormat. Beri penghormatan sungguh. Tapi ulama ini dia tengok khalifah jumpa dia. Dia pelik. Maka kata khalifah pada anak dia, hadza allazi ra'aitahu ya bunai. Kamu tengok ni wahai anak, wa ra'aita dhulluna baina yadayhi, dan kamu tengok kami rendah diri. Siapa dia? Ini Ata' bin Abi Rabah. Siapa dia Ata' ini? Sahibul futya fil Masjidil Haram. Orang yang memberikan fatwa di Masjidil Haram. Maknanya besar, tuan-tuan sekalian. Mana di Masjidil Haram ni orang saja boleh bagi fatwa. Dia seorang je boleh bagi fatwa. Ini dia. Kenapa? Kerana dia mewarisi daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat Nabi. Memang dia dapat kedudukan yang besar. Dia belajar dengan Allah bin Abbas.
Maka kata dia kepada anak dia, ini pesanan yang boleh kita ambil tuan-tuan sekalian. Dia kata apa? Ta'allamul ilma. Belajarlah cari ilmu. Fabil ilmi yashrufu al-wadi'. Kerana dengan ilmu ini akan dihormati. Orang yang hina akan dihormati. Dengan ilmu. Wayan buhul khamil. Orang yang biasa akan dikenali. Orang biasa, tapi bila mana dia ada ilmu, dia akan dikenali ramai tuan-tuan sekalian. Wa ya'lu al-ariqa'u ala maratibil muluk. Hamba-hamba ni boleh jadi tinggi macam martabat raja bila mana dia ada ilmu. Ini dia. Dan tuan-tuan tengok bagaimana seorang ulama yang namanya Abu Hatim Ar-Razi. Abu Hatim Ar-Razi dia berjalan kaki lebih 7,000 kilometer. Jalan kaki. Tuan-tuan, 7,000 kilometer kenapa? Nak cari ilmu. Kita tuan-tuan sekalian bukan kata 7,000 kilometer. 7 kilometer belum sampai. Motor pun ada kita ni. Kereta pun ada. 7,000 tuan-tuan sekalian. Balik ke Lumpur baru 400 kilometer. Ni Abu Hatim Ar-Razi jalan kaki 7,000 kilometer. Subhanallah. Bagaimana kesungguhan para alim ulama terdahulu. Lam yakun Sulaiman bin Abdul Malik mubalighan fima qalahu li ibnihi fi sya'n al-ilmi. Faqad kana Atha' bin Abi Rabah fi sigharihi 'abdan mamlukan limra'atin min ahli Makkah. Sulaiman bin Abdul Malik bukanlah dia nak melampau puji. Tapi memang betul benda tu berlaku. Kenapa tuan-tuan sekalian? Dia kata Atha' bin Abi Rabah ni pada waktu dia masih muda, pada waktu dia kecil, dia ni seorang hamba kepada seorang wanita di Mekah. Hamba. Macam Bilal juga. Ghaira anna Allah Jalla wa Az akramal ghulam. Allah Ta'ala telah memuliakan hamba ini. Anak ini. Yang mana semenjak daripada dia kecil lagi, dia minat belajar. Minat belajar. Betul lah kita pada hari ini nak sangat anak kita ni minat belajar. Daripada kecil lagi tanam pada dia minat kepada ilmu tuan-tuan sekalian. Bukan minat kepada main game. Ni kita bimbang zaman kita ni. Zaman kita pada hari ini, anak-anak ni kalau tak ada telefon, susah kita. Pasal apa nak main game? Dalam game macam-macam ada. Mobile Legend, tak Legend ni. Hak kecil umur berapa tahun boleh pandai dah main game. Tak main game dia tengok YouTube. YouTube pula kalau kita tengok tapih tak apa, tak tahu kenapa dia buka tuan-tuan sekalian. Ini yang bimbang zaman kita ini. Kita nak supaya apa? Daripada kecil lagi kita ajar dia minat kepada ilmu. Minat dengan buku, minat dengan menulis. Ini yang kita mak ayah ni kena ambil berat. Maka dibahagikan waktu dia kepada 3 bahagian. Dia kata satu bahagian untuk tuan dia. Pasal dia hamba, kena berkhidmat kepada tuan dia. Satu masa lagi dia kata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana ada masa dia ni untuk beribadah kepada Allah semata-mata. Dan satu bahagian lagi dalam masa dia ni untuk mencari ilmu. 3 benda ni dia buat tuan-tuan sekalian. Yang mana dia pergi jumpa baki sahabat Nabi yang masih hidup. Belajar dengan mereka. Antaranya Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, dan semua sahabat-sahabat yang lain. Sehinggalah penuh dada dia dengan keilmuan, kefakihan dan riwayatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan dia ni, hak wanita tadi dok tengok budak ni dari kecil lagi minat ilmu sampai ke besar. Dok belajar semua tuan-tuan sekalian. Maka dia pun terdetik dalam hati dia. Allah Ta'ala campak dalam hati dia rasa supaya apa? Dia nak bebaskan hamba dia ni. Mudah-mudahan bila dia bebaskan Atha' ini akan memberikan manfaat kepada Islam dan juga orang-orang Islam. Alhamdulillah, ini besar jasa dia. Dan semenjak daripada itulah tuan-tuan sekalian, Atha' bin Abi Rabah dia menjadikan Baitullahil Haram sebagai rumah dia. Duduk di Masjidil Haram. Dia menjadikan rumah tu
tempat yang selalu dia pergi, di situlah tempat dia belajar ilmu, dan di situlah tempat dia semayang, mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata ahli sejarah, kana al-masjidu firash Atha bin Abi Rabah nahwan min 20 aman. Adalah masjid menjadi firash, menjadi katil, tempat tidur bagi Atha bin Abi Rabah selama 20 tahun. Allahu Rabbi, 20 tahun tidur di masjid, tuan-tuan sekalian. Ini dia. Wa qad balagha at-tabi'in al-jalil Atha bin Abi Rabah manzilatan fil ilmi. Maka dia telah menjadi seorang tabi'in yang sangat agung, yang tiada tandingan pada zaman dia, melainkan hanya sedikit saja. Dan satu hari diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, daripada ayah dia, amma Makkah mu'tamiran. Abdullah bin Umar ni dia mari ke Mekah nak buat umrah. Maka ramailah datang jumpa dengan Abdullah bin Umar. Datang nak tanya tentang fatwa, tanya soalan macam-macam. Maka kata dia, inni la'ajabu lakum ya ahla Makkah. Aku pelik dengan kamu ni, wahai penduduk Mekah. Kamu berhimpun padaku tanya masalah macam-macam ni, sedangkan dalam kamu ni ada Atha bin Abi Rabah. Tanya dia, padang dah, tak usah tanya aku. Maknanya apa? Abdullah bin Umar pun iktiraf Atha bin Abi Rabah dari sudut keilmuan dia dan kewarakan dia. Yang mana Atha bin Abi Rabah ni sampai satu darjat yang tinggi dalam agama dan ilmu dengan dua sifat, tuan-tuan sekalian. Yang pertama, annahu ahkama sultanahu ala nafsih. Dia dapat mengawal nafsu dia. Dia tak terpesona dengan benda-benda lain. Ini yang pertama, dapat kawal nafsu sendiri. Yang kedua, dia dapat kawal masa dia, dapat jaga masa dia. Tidak ada benda-benda yang sia-sia dalam percakapan dan amalan dia. Ini yang dibuat oleh Atha bin Abi Rabah sampai tahap ni, dapat tahap hebat ni. Pernah anak murid dia cerita, orang duk ziarah dia, Muhammad ibn Suqah. Kamu pernah dengar cerita tak, dia tanya tentang Atha ni? Dia kata tak pernah. Tolong cerita. Maka dia kata, satu hari tok guru aku ni Atha bin Abi Rabah, dia nasihat pada aku. Dia kata apa? Innal ladzina min qablina kanu yakrahuna fudul al-kalam. Orang-orang sebelum daripada kita ni, mereka tak suka fudulul kalam. Fudulul kalam ni apa? Lebihan perkataan. Makna apa? Perkataan yang sia-sia. Dan Atha bin Abi Rabah kata, kanu yu'adduna kulla kalamin fudulan. Mereka mengira setiap percakapan ini sebagai lebihan, selain daripada apa dia, tuan-tuan? Selain daripada Al-Quran yang kita baca. Ini dia. Dan hadis Nabi SAW, ataupun cerita tentang benda ma'ruf dan nahi munkar, ataupun ilmu yang mendekatkan diri dengan Allah, ataupun bercakap dengan hajat dan keperluan kita yang tak dapat tidak, kita akan bercakap benda tu. Lain daripada ini dipanggil fudulul kalam, lebihan percakapan. Mana tak ada sembang kosong, tak ada, tuan-tuan sekalian. Tapi kalau kita patang lepok kedai kopi, main dam ke main chess ke, ada semua isu. Waktu baik. Duk hurrah pula, ni gini, politik ni tak betul ni, gini tak betul ni. Sedap kita pula. Duk ngupak ke orang lain dan sebagainya. Ini, tuan-tuan sekalian. Ni yang dinasihat oleh Atha bin Abi Rabah. Kemudian dia merenung kepada wajah aku, dia kata, adakah kamu tak dengar Allah Ta'ala mengatakan, inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Bersama dengan kamu ni ada yang hafizin, malaikat yang menjaga kamu. Kiraman katibin, malaikat yang menulis. Setiap kamu ni ada dua orang malaikat, anil yamin wa anil shimali qa'id. Kanan kamu, kiri kamu, ada malaikat yang duduk. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dan tidak ada lafaz daripada perkataan kamu yang tidak akan ditulis, melainkan semua dia akan catat belaka. Raqibun atid akan catat belaka. Maka dia kata, adakah kamu tidak malu jika sekiranya kita dapat catatan amalan kita nanti, tuan-tuan sekalian.
Di padang mahsyar nanti, semua orang di kalangan kita ini akan dapat catatan amalan dia. Adakah kamu tak rasa malu bila mana kamu tengok catatan amalan kamu itu? Bila penuh, kandungan dia penuh dengan perkara yang kait dengan dunia. Tak ada kait dengan urusan akhirat. Allahu Rabbi. Ini pesan dia tuan-tuan sekalian. Jadi, walaqad nafa'allahu azza wa jal bi'ilmi Atha'. Ramai orang yang dapat manfaat dengan ilmu Atha' bin Abi Rabah. Yang terkhusus kita panggil apa? Bidang dia, pakar dia. Ada macam-macam orang. Bukan kata ulama' saja, mungkin perubatan, semua sekali. Dapat manfaat daripada Atha' bin Abi Rabah. Antaranya, tuan-tuan sekalian, diceritakan oleh Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Imam Abu Hanifah ni pengasas kepada mazhab Hanafi. Dia cerita. Dia kata apa? Satu hari aku pergi. Dia pergi ke Mekah. Aku salah 5 perkara. Di Mekah ini, yang ajar aku ni siapa? Hajjamun. Hajjamun ni seorang tukang gunting. Tuan-tuan bayang. Ulama' besar ni Abu Hanifah ni. Tapi dia kata aku belajar dengan dia 5 benda. 5 benda aku belajar dengan dia. Satu hari dia ceritalah. Aku nak keluar pergi cukur. Kan lagi boleh dibuat umrah nak cukur. Cukur kepala. Fa'ataitu halakan. Aku pun datang jumpa tukang gunting. Maka jumpa tukang gunting, aku tanya dia, bikam tahliku li ra'si. Berapa kalau gunting ni berapa riyal? Berapa riyal tanya. Jawab tukang gunting ni, hadakallah. Moga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada kamu. An-nusuku la yusyaratu fih. Dalam buat amal ibadat, buat ibadat ni tak boleh tawar menawar. Tu sih tuan-tuan sekalian. Bagi selalu. Dia tak kenal ni depan dia imam ni. Kan? Orang tu dia tanya dia berapa harga. Dia kata apa? Tak boleh tawar menawar. Duduk. Dan berilah berapa hak mu mampu. Allahu Rabbi. Ni yang pertama tuan-tuan sekalian. Dia pun rasa malu, dia pun duduk. Bila aku duduk ni, dia kata apa? Aku bukan menghadap ke arah kiblat. Bukan duduk arah kiblat. Maka tukang gunting tadi pun duduk betul aku, ngadap kiblat. Dia pun dah tahu kiblat ke mana kan? Dia betul pada imam ni. Betul, atau imam sini sikit. Ngadap kiblat. Allahu Rabbi. Kata Imam Abu Hanifah, malu aku terik ni. Tukang gunting pula ajar aku. Kan? Allahu Rabbi. Kemudian tuan-tuan, dia pun nak berikan kepala dia. Nak ulurlah kepala dia. Bila dia hulur kepala dia hulur belah kiri. Dia hulur belah kiri. Maka kata tukang gunting, paling sikit belah kanan dulu. Start belah kanan dulu. Allahu Rabbi. Kau bertambah malu ni. Kan? Mana tak sangka tukang gunting ni bisa juga. Gitu. Kemudian dia pun tengoklah tukang gunting ni cukur rambut dia. Dia senyap tu sekali, duduk perhati, rasa kagum dengan dia. Lalu tukang gunting dia tanya dia, "Apa mu senyap sangat ni? Apa mu senyap sangat?" Kabir. Zikir lah, takbir, baca Allahu Akbar. Disuruh tok imam zikir, Allahu Rabbi. Kita tengok senyap dia suruh takbir. Dia pun kena pula kali ni. Dia pun bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai sudah tuan-tuan sekalian. Sampai sudah ni nak siap dah ni. Kan? Nak balik dah lah. Dia tanya, "Aina turid? Mu nak pergi mana?" "Aku nak balik kemah." Dia kata, Imam Abu Hanifah kata. Lalu kata tukang gunting ini, "Bayang dulu 2 rakaat, barulah mu nak pergi mana pun mu nak pergi." Allahu Rabbi. Kali kelima tuan-tuan sekalian. Dia ajar pada tok imam. Fa sallaitu rak'ataini, maka aku semayang 2 rakaat. Maka dia tanya pada diri dia, macam mana tukang cukur, tukang gunting ni? Bukan tukang gunting setara ni, dia kata. Kok ada ilmu macam ni? Mesti dia orang seorang yang berilmu. Maka dia tanyalah kepada tukang gunting ni. Mu belajar mana benda-benda gini ni? Kau buat tadi tu. Kan? Lalu kata dia, "Laqad ra'aitu Atha' bin Abi Rabah yaf'aluhu." Aku tengok Atha' bin Abi Rabah buat gini. Dia buat gitu. Mana apa tukang gunting ni ngadap kiblat tuan-tuan sekalian. Kemudian bila duduk gunting bukan kata duduk diam zikir. Kita kalau orang gunting kita tidur.
Siap tidur. Oh, tidur. Ni tengok macam mana hebatnya. Imam Abu Hanifah sendiri. Dia malu. Dia belajar dengan seorang tukang gunting yang ada ilmu, yang dia belajar dengan siapa? Atha' bin Abi Rabah. Ini dia tuan-tuan sekalian. Atha' bin Abi Rabah ni dia seorang yang berpaling daripada dunia. Dia tak mahu kepada dunia. Dan kehidupan dia tuan-tuan sekalian, dia hanya memakai baju yang tidak mahal harganya melebihi daripada 5 dirham. Memang seorang yang sangat zuhud. Jadi satu hari tuan-tuan sekalian, satu hari cerita nak habis dah ni, yang diceritakan oleh Uthman ibn Atha' al-Khurasani. Kata dia, suatu hari aku bersama dengan ayah aku, iaitulah Nuridu Hisham bin Abdul Malik, kata dia. Kami nak jumpa dengan Hisham bin Abdul Malik, seorang khalifah juga ni. Falamma ghadawna qariban min Dimashq idza nahnu bi shaykhin ala himar aswada alaihi qamisun safiq. Bila kami hampir di kota Dimashq nak jumpa dengan khalifah Hisham bin Abdul Malik. Tadi Sulaiman bin Abdul, ni Hisham bin Abdul Malik. Kami tengok seorang lelaki tua, syekh, lelaki tua, tengah duduk di atas himar berwarna hitam, keldai yang berwarna hitam, yang memakai baju yang kasar. Wa jubbatun baliyah, jubah pun kusam. Wa qalan suwatun laziqatun bi ra'sih, dan kopiah melekat di kepala dia. Wa rakabahu min khashbin, dan tepat lapik dia duduk atas apa? Dia duduk atas keldai tadi lapik dengan kayu. Tengok tu siapa dia ni, macam kelakar tuan-tuan sekalian. Dia pun ketawa. Budak ni ketawa. Fadhahiktu minhu, aku pun ketawa. Sukalah tengok warna pula ni. Tok Syekh ni duduk atas keldai tang pula dan sebagainya ni, kan. Kata ayah dia, bila mana anak dia duduk tergelak tuan-tuan sekalian. Dia kata uskut mudiah. Mu tak kenal siapa ni? Inilah sayyidu fuqaha'il Hijaz. Inilah pemimpin ulama Hijaz. Bila kata Hijaz, termasuklah Mekah, Madinah, Riyadh. Luah Hijaz ni. Atha' bin Abi Rabah. Maka mereka pun dekatlah dengan, bila mana mereka dekat jumpa tuan-tuan sekalian, mereka pun turun daripada himar tadi. Maka berpeluklah di antara keduanya. Ayah dia tadi peluk, bersalam-salaman dengan Atha' bin Abi Rabah. Kemudian naik balik, tunggang balik. Pasal apa? Nak pergi ke rumah istana Hisham bin Abdul Malik, nak jumpa khalifah tadi. Itu tujuan asal. Bila mana tuan-tuan sekalian, mereka pun sampai, istaqarra bihimal julus hatta uzina lahuma. Budak ni kata, anak dia ni, aku pun tunggulah sini, sehinggalah mereka berdua keluar daripada istana ini. Bila keluar, ayah dia cerita. Lamma alima Hishamun anna Atha' bin Abi Rabah bil bab, bila mana Hisham ni bin Abdul Malik khalifah tadi, dia tahu hak mari ni tetamu ni Atha' bin Abi Rabah, sampai dah di pintu istana. Maka apa dia buat? Cepat-cepat dia pergi. Dia sendiri, raja khalifah sendiri, bercepat-cepat suruh izinkan pengawal, tolong bagi tahu masuk ni Atha' bin Abi Rabah. Sungguh dia bagi tahu, kan? Dan kata dia, aku pun kalau tidak tak boleh masuk melainkan dengan syafaat Atha' bin Abi Rabah. Kalau ikut ayah pun tak boleh masuk juga ni, tapi oleh kerana mari dengan Atha' bin Abi Rabah, tumpang syafaat, boleh jumpa sekali, dia kata. Maka bila masuk, bila mana dia masuk, Hisham pun kata, Hisham bin Abdul Malik kata, marhaban, selamat datang. Gelabah, macam gelabah tak sekalian. Jumpa mana bukan gelabah sangat, maknanya dia hormat pada tetamu dia. Hahuna. Duduk sini. Gitu. Sini. Kan, duduk sini. Macam tetamu besar mari tuan-tuan sekalian. Kan, tetamu besar mari ni kalau kita Allahu Rabbi. Kena contoh apa? Orang pemimpin besar mari rumah kita. Allah gelepar tuan-tuan sekalian. Main sini. Sini tuan. Gitu bisa lah tuan-tuan. Bila mana mari tetamu besar ni, memang gitulah keadaan dia. Tapi ni Hisham bin Abdul Malik ni seorang raja.
Khalifah dia sendiri bila mana mari atak dia pun suruh duduk sini, mai sini. Sehinggalah dia duduk bersamanya. Di tempat duduk dia, kan duduk di atas tempat duduk raja ni. Wa massa bi rukbatihi wa rukbatahu. Duduk tuan-tuan sekalian, lutut bertemu lutut. Ni dia. Ni jarang kita buat ni. Bila jumpa mana lutut bertemu lutut, rapatnya jumpa tuan-tuan sekalian. Dan dalam majlis tadi, dalam istana tadi biasalah. Ramainya pembesar-pembesar. Tapi yang hebatnya bila mana Attab bin Abi Rabah sampai di istana tadi, yang tengah bersembang-sembang tadi, semuanya diam belaka. Senyap, tak kata benda. Kemudian mereka berpaling ke arah Hisham. Lalu raja pun tanya, khalifah tanya, "Ma hajatuka ya Aba Muhammad?" Apakah hajat kamu datang wahai Aba Muhammad? Qala ya Amiral Mu'minin. Terus bagi straight to the point. Dia kata, wahai Amiral Mu'minin, wahai khalifah, ahlul haramaini ahlullahi wa jiranu rasulih tuqassimu alaihim arzaqahum wa utiyatihim. Keluarga Allah Ta'ala, jiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang duduk di haramain ini, Mekah, Madinah ini, berikanlah rezeki dan bantuan kepada mereka. Berikanlah, kita panggil apa kalau istilah kita ni, bantuan rakyat. Bagi pada mereka ni. Bagilah pada orang yang duduk di dua tanah haram ini. Maka kata dia, okey, boleh. Dia membagi tahu kepada gulam, hamba dia, tolong wartakan, tulis. Bagi setahun kepada penduduk tanah haram di Mekah dan Madinah. Terus tulis tuan-tuan sekalian. Ditanya lagi, ada tak hajat lain wahai Aba Muhammad? Ada wahai Amirul Mukminin. Apa dia? Dia kata, Ahlul Hijaz wa Ahlul Najd aslul Arab wa qadatul Islam taruddu fihim fudula sadaqatihim. Orang Hijaz, penduduk Hijaz dan juga penduduk Najd, mereka ni asal orang Arab. Dan juga mereka ni peneraju kepada Islam. Maka kembalikanlah lebihan sedekah mereka. Sedekah mereka bagi itu ada lebih, tolong pulangkan pada mereka. Maka kata raja, okey boleh, na'am. Gulam, tolong tulis. Settle. Ni tuan-tuan sekalian. Hak khabar tu saya sesat selalu dah. Tak ada kata masuk meeting, tak ada. Bincang Dewan Parlimen, tak ada. Pakai selalu tuan-tuan sekalian. Ini dia. Hebatnya ulama ini. Lalu, kata dia lagi, ada lagi dah hajat wahai ya Aba Muhammad? Kata dia ada. Ahlus Thughuri yaqifuna fi wujuhi aduwikum. Tentera-tentera yang berada di sempadan, mereka sedang berhadapan dengan musuh-musuh. Wa yaqtuluna man ramal muslimina bi syarrin. Mereka membunuh mana-mana orang yang bertindak jahat kepada orang Islam. Tentera-tentera jaga sempadan tadi. Maka berikanlah cara hidup yang dapat mereka jalankan untuk bantu tugas mereka. Beri hak sepadanlah dengan jaga tugas mereka tadi. Kenapa? Kalau mereka mati, kalau mereka tak ada, maka musuh boleh masuk. Maknanya masuk boleh membalas kepada orang Islam. Ini dia. Maka dia kata, boleh. Gulam, tolong tulis. Tolong tulis, ini bagi kepada orang yang jaga sepadan. Baik. Ada lagi tak, wahai Aba Muhammad? Ada lagi, dia kata. Ahlu zimmatikum la yukallafuna ma la yutiqun fa innama tuhibbunahu minhum ma'unatun lakum ala aduwikum. Dia kata ahli zimmah. Ahli zimmah ni orang-orang kafir yang duduk dalam jagaan orang Islam. Kafir zimmi dia panggil. Jangan bebankan dia apa yang mereka tak mampu. Yang kamu kutip daripada mereka tu, duit-duit cukai tu, mana cukup untuk bantuan untuk menghadapi musuh kamu. Jangan bebankan mereka ni. Tulis pula, jangan bebankan ahli zimmah apa yang mereka tak mampu. Tanya lagi, wahai Aba Muhammad, ada lagi tak hajat lain? Dia kata ada. Ini hak ngelah tuan-tuan sekalian. Dia pesan pada Amirul Mukminin, ittaqillah fi nafsika. Wahai Amirul Mukminin, kamu kena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kamu kena sedar annaka khuliqta wahdak, mu ni lahirmu seorang diri. Wa tamutu wahdak, dan mu mati seorang diri. Wa tuhsyiru wahdak, bila kamu dihimpunkan nanti, mu himpun seorang diri kamu. Wa tuhasabu wahdak, dan kamu akan dihisap seorang diri kamu. Wala wallahi ma ma'aka mimman tara ahadun
Tidak ada siapa-siapa yang ada sama-sama dengan kamu yang kamu lihat pada hari ini. Orang ada sekeliling kamu ni semua tak boleh buat benda. Lalu nasihat tadi tuan-tuan sekalian menyebabkan Hisham bin Abdul Malik melutut ke tanah. Melutut ke tanah. Siapa-apa menangis Amirul Mukminin. Menangis dia. Lalu bila nampak dah Amirul Mukminin gitu, terus Atta' pun bangun, tinggalkan istana. Tinggalkan istana, habis selesai kerja dia. Bagi nasihat kepada Amirul Mukminin. Bila nak sampai di depan pintu, dekat pintu tuan-tuan sekalian, ada seorang lelaki bawa satu uncang. Dia kata apa? Ini Amirul Mukminin baginya uncang ini kepada kamu. Uncang ni biasalah ada emas, perak, tuan-tuan sekalian. Nak bagi kepada Atta' bin Abi Rabah. Kata Atta' bin Abi Rabah, "Wa ma as'alukum alaihi min ajr, in ajriya illa ala rabbil alamin." Aku tak minta upah denganmu. Yang aku minta upah ini melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijawab dengan ayat Al-Quran Karim. Ini dia. Dia tak nak ambil upah, tak mau terima upah tuan-tuan sekalian. Dan demi Allah, innahu dakhala 'alal khalifah. Dia datang jumpa khalifah, dia masuk istana. Dan dia keluar daripada istana, tak minum satu titik air pun tuan-tuan sekalian. Ini hebat ulama ini. Setitik air pun tak minum. Dan selepas pada itu tuan-tuan sekalian, faqad ummira Atta' bin Abi Rabah hatta balagha mi'ata amin. Dia hidup sampai Allah Ta'ala panjangkan umur dia. 100 tahun dia hidup. 100 tahun. Dan 100 tahun ini dipenuhkan dengan ilmu dan amalan. Dan wa atra'aha bil birri wa taqwa, disirami dengan kebajikan dan takwa pada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak berharap pada manusia. Tak berharap pada manusia. Cuma keinginan dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana dia atahul yaqin. Bila mana dia mati tuan-tuan sekalian. Wajadahu khafifal himl. Yang dibawa kita panggil apa? Bebanan dunia yang sangat ringan. Ini dia. Ini ya tuan-tuan sekalian, bila kita mati nanti, semua kita akan mati. Yang kita nak bawa ni biarlah bekalan daripada amal akhirat kita. Bila mana berat dunia, nak buat dunia tak boleh bawa tuan-tuan sekalian. Ni Atta' bin Abi Rabah, dia tidak ada dia tidak memberatkan dengan dunia. Yang dibawa dengan bekalan akhirat yang banyak dan lebih daripada itu lagi. Yang mana dia ni telah menunaikan haji sebanyak 70 kali. 70 hajjatan, 70 kali. Waqafa khilalaha 70 marratan ala Arafat, dan dia telah berdiri di padang Arafah selama 70 kali juga. 70 kali buat haji, 70 kalilah dia berdiri di padang Arafah. Yang mana dia minta pada Allah Subhanahu wa taala redha Allah dan juga syurga, dan dimohon jauh daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Itulah cerita tuan-tuan sekalian Atta' bin Abi Rabah. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada kisah tabi'in ini. Wallahu taala alam. Apa yang baik daripada Allah, yang kurang daripada hamba sendiri. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما من كرمك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah derma pada malam ini untuk Kolej Universiti Darul Quran Islamiah Kurki. Jadi tuan-tuan boleh sumbangkan untuk Kurki. Mudah-mudahan Allah Ta'ala gandakan ganjaran pada tuan-tuan sekalian. Wallahu a'lam.
أشهد